Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Dan dihikayat, yakni diceritakan bahawa Fudail ibnu Iyad, Fudail ibnu Iyad dan juga Sufyan di situ Sufyan as-Sauri. Fudail ibnu Iyad dan Sufyan as-Sauri duduk muzakarah keduanya, yakni berbincang-bincang. Apabila dua ulama besar sufi ini datang berjumpa, menziarah di antara satu sama lain, lalu mereka berbincang-bincang, bermuzakarah. Biasanya orang-orang sufi ini mereka biasa berbincang mengenai hati, mengenai hakikat dan sebagainya. Maka menangis keduanya selepas daripada mereka bercakap, berbincang, lalu menangislah kedua-duanya. Maka berkata Sufyan, iaitu Sufyan as-Sauri, ya Aba Ali. Aba Ali ini gelaran kepada Fudail. Dan Fudail ini mempunyai anak yang bernama Ali. Dan Alinya katanya ketika Fudail beriak menjadi imam, satu ketika sembahyang subuh, Fudail beriak menjadi imam, lalu Ali pun sembahyang di belakangnya, iaitu anak kepada Fudail beriak. Lalu ketika itu Fudail beriak telah membaca ayat mengenai azab Allah. Maka Fudail ini orang yang lembut hatinya. Apabila saja dia sembahyang di belakang ayahnya dan ayahnya membaca ayat mengenai azab, lalu dia jatuh pengsan kerana takut. Takut apabila mendengar ayahnya membaca ayat-ayat mengenai azab. Ini yang bernama Ali bin Fudail. Dan Ali bin Fudail ini, oleh kerana Fudail ini mempunyai anak, maka dipanggil Aba Ali. Anak ia yang bernama Ali, yang ini Aba Ali, ayah pada Ali. Wahai Aba Ali, gelaran pada Fudail, wahai ayah Ali, ataupun wahai ayah kepada Ali, aku harap tiada aku duduk satu majlis yang terlebih diharap bagiku daripada ini. Aku harap majlis ini yang paling terbaik. Yang aku harap inilah yang paling terbaik. Inilah majlis yang paling bagus dan tidak ada majlis yang lain daripada ini. Dan aku harap majlis inilah majlis yang paling baik dan berjumpa dengan Fudail bin Iyad. Maka kata Fudail, tidak aku duduk satu majlis yang terlebih takut atasku daripada ini. Tidak ada majlis yang paling aku takut kecuali majlis inilah yang paling aku takut. Kata Fudail bin Iyad, dia takut majlis ini. Lalu dalam keadaan macam ini, maka katanya yakni kata Sufyan as-Sauri, betapa wahai Aba Ali, kenapa kamu kata macam tu? Ataupun mengapa wahai Aba Ali, wahai Fudail bin Iyad, kenapa kamu kata macam tu? Apa yang menyebabkan majlis ini kamu merasa takut? Katanya, tiadakah engkau suka sahaja kepada aku yang terlebih elok hadismu? Hadis ni percakapan kamu. Tidakkah kamu apabila berjumpa dengan aku, kamu akan menceritakan yang baik-baik kepada aku? Cerita tentang baik-baik, kamu sengaja kepada aku yang terlebih elok hadismu, yakni kamu sengaja bercakap dengan aku dengan percakapan yang baik-baik, seperti menceritakan tentang kebaikan. Alhamdulillah, saya ni pelajar-pelajar saya macam ni. Alhamdulillah, baca Quran banyak ni, mencerita tentang kebaikan masing-masing, nak cerita tentang kebaikan masing-masing. Maka engkau khabarkan akan aku dengan dia, dan kamu pun beritahu kepada aku tentang perkara yang baik, mengelok-elokkan percakapan. Ataupun menceritakan tentang ibadat, menceritakan tentang amalan, menceritakan tentang ilmu. Jadi kadang-kadang bila kita cakap sama-sama orang alim, bagi contoh, ada kadang-kadang sama ada kita orang lain, kadang-kadang kita bercakap seolah-olah kita nak tunjuk bahawa ilmu kita lebih hebat pada dia. Kadang-kadang berlaku macam tu. Ni di kalangan orang alim. Saya melihat guru saya, kalau dia jumpa dengan orang-orang alim, dia tak banyak cakap. Dia diam saja. Jadi kadang-kadang perangai orang alim ni, sifat orang alim. Bila kita cakap sama orang-orang alim bercakap, kadang-kadang mereka bercakap beri nasihat, menceritakan bahawa kita nak nasihat orang dan ilmu kita lebih baik. Dan kita ni bercakap, biar kita cakap, orang lain tak cakap, biar orang tengok ilmu kita. Kalau orang cakap dengan ilmu dia, kita cakap lebih tinggi lagi, biar nampak ilmu kita lebih hebat pada dia. Ini penyakit orang alim. Penyakit orang alim. Jadi kalau kita jumpa dengan orang-orang alim,
Jadi orang alim sama-sama dia, kadang-kadang dia cakap nak tunjuk yang dia bagus. Ilmu aku ni. Orang ni pun dapat ilmu. Tapi orang tu pula cerita balik, cerita tentang ilmu dia lagi, cerita tentang kehebatan dia. Saya masa saya berdakwah di sini, orang-orang dulu marah saya. Dan ni cara teknik saya berdakwah, orang pun boleh terima saya. Oh, hebat kamu. Tolong ajarkan pada saya macam mana kamu berdakwah. Dia pun terang-terang. Lepas tu macam mana pula dengan kamu? Dia pun cerita pula. Saya pun ada juga berdakwah. Dia cerita-cerita. Hari-kali mencerita tentang kehebatan tanpa dia sedar. Majlis inilah majlis yang rosak kedua-dua je. Orang alim rosak dengan ujubnya, dengan rasa hebat dirinya. Maka katanya Fudail bin Iyad ini, aku tidak ada majlis yang paling aku takut kecuali majlis ini. Sebab apa? Katanya Sufyanus Tsauri, dia kata kerana masing-masing menceritakan tentang kehebatan. Mu akan mengelokkan apa yang mu akan mengelokkan percakapan kamu, mencerita yang baik-baik. Maka aku pun begitu juga, menceritakan yang baik-baik kepada kamu. Maka dan aku menyahaja kepada yang terlebih elok barang yang pada aku, dan aku pun mencerita barang yang elok-elok pada aku. Jarang kita nak cerita Allah saya ni lemah ibadat. Cerita-cerita tengok orang cerita, oh ingat je sangat bagus, itu bagus kok. Dia cerita dia cerita dia mengaji Quran banyak, 1 juzuk sehari, kita cerita kita sembahyang malam. Ya sembahyang malam. Tu tambah dia sembahyang malam, kita cerita kita puasa sunat. Puasa sunat kita cerita pula saya berzikir 1 hari 10,000. Ni majlis yang rosak. Majlis ini yang rosak. Maka aku khabarkan akan dikau dengan dia, dan aku beritahu yang elok-elok je kepada kamu. Elok-elok yang kepada kamu, maka aku hiasi bagi kamu. Aku hiasi, aku perelokkan, hias mengenai cerita-cerita tentang ibadat. Hiasi amalan aku dah bagimu, dan aku pun beritahu kepada kamu mengenai ibadat, mengenai ilmu dan sebagainya. Dan kamu hiasi bagiku kan, kamu pun begitu juga. Kamu hiasi, kamu cakap yang elok-elok. Hias kan nak beri comel-comel. Jadi kita cakap yang comel-comel. Kerana apa? Kerana kita nak menyenangkan hati dia, ataupun nak beritahu kepada dia. Kerana aku. Maka menangislah Sufyan. Sufyan pun menangis. Menangis Sufyan. Maka wajib atasmu bahawa ada kedudukan engkau serta saudara fillah, yakni fi dinillah, pada agama Allah. Dan adalah berjumpa kamu bagi mereka itu, bagi orang ramai, atas qasad, yakni pertengahan dalam memeliharakan. Jadi wajib atas kita bila kita duduk bersama dengan orang ramai, jangan terlampau-lampau menunjukkan kehebatan kita. Cakap jangan terlebih sangat, dan jangan sampai hina orang, hina diri kita. Jangan sampai kita cerita ke orang sampai hina balik pada kita. Jangan. Itu terlalu merendahkan diri, tidak boleh juga. Lalu meninggikan diri lagi tidak boleh. Mungkin kita cakap pertengahan saja. Cakap pertengahan saja sambil kita menjaga adab-adab dia. Dan kita ni dalam Islam melarang kita mengatakan sesuatu yang menyebabkan kita jadi tinggi diri, dan kita dilarang juga bercakap sesuatu menyebabkan kita dihina oleh orang. Tidak dibolehkan juga. Tidak dibenarkan. Maka jaga. Jadi dengan sebab bergaul, dengan sebab berjumpa, kadang-kadang sabit kita keluar ke rumah dia jumpa dengan orang alim, dengan cara orang alimnya, akhir sekali jadi rosak amal ibadat dia. Dengan sebab dia bagi keluar daripada rumah, dia ni menceritakan, berjumpa dengan kawan-kawan, cerita tentang kebaikan. Tapi kalau kita uzlah, tak berlaku macam ni. Kan kita nak cakap itu seorang, saya ini sembahyang malam banyak, tak ada orang dengar itu seorang. Saya ini baca Quran banyak, saya berzikir banyak, seorang ni tak akan buat berlaku. Maka kalau kita duduk beruzlah di rumah, lebih selamat kita daripada kita keluar. Hatta walau kita keluar dengan orang alim pun, kadang-kadang boleh jadi rosak juga kita. Orang alim sama orang alim pun keluar, dia cakap sama dia, boleh jadi rosak juga. Kerana masing-masing mengelokkan, menunjukkan ilmu dia, ataupun merasakan dirinya hebat daripada orang lain. Maka jalan yang terbaik, jalan uzlah. Kita kena asingkan diri kita. Tapi nak asingkan diri kita ini payah. Dan kalau kita nak bergaul juga, kita nak pergi rumah orang, maka bercakap dalam keadaan sederhana saja. Yang paling penting, peliharalah lidah kita, peliharalah akhlak kita, supaya kita ini selamat, dan kita pun termasuk orang yang uzlah, mengasingkan diri. Lalu disebut satu hari, kalau tak silap, Abu Yazid Bustami,
dia bermimpi, berjumpa dengan Allah. Lalu Allah Ta'ala kata dia, kalau kamu nak makrifat kepada aku, hendaklah kamu bergaul dengan orang ramai, tetapi hati kamu uzlah dengan Allah. Bergaul dengan orang ramai, dengan orang ramai bergaul, tapi hati itu tidak bersama dengan orang ramai. Hati ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita memang disuruh beruzlah. Lebih-lebih lagi zaman kita, zaman yang banyak fitnah. Cuba kita keluar daripada rumah, saya akan berlakulah dosa. Sama ada kita nak tengok depan mata kita, kita cari, kita sengaja nak cari, ataupun kita tak cari, mari sendiri. Macam-macam perkara yang boleh berlaku. Maka zaman kita sekarang ini zaman yang perlu uzlah. Lalu orang duk faham uzlah ini mesti duduk dalam rumah, asingkan diri. Katanya tidak, bukan begitu. Maknanya kita kena bergaul pada orang ramai dalam perkara-perkara kebaikan, dan duduklah di rumah untuk menjaga hati kita. Dan apabila kita bergaul, maka hendaklah kita bercakap dalam keadaan sederhana, dengan jangan terlampau meninggi diri, jangan terlampau merendah diri, dan jagalah lidah kita apabila kita bergaul dengan orang ramai. Jagalah hati kita supaya ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kita duduk dalam masyarakat yang sudah rosak, kita duduk dalam masyarakat rosak, belum tentu kita rosak. Dan kita boleh jaga, tapi dengan syarat kita kena betul-betul kuat. Lalu orang kata, orang yang boleh bergaul dengan orang ramai dalam keadaan hati itu uzlah, mengasingkan diri daripada orang ramai, ada orang yang benar-benar kuat hati dia. Benar-benar kuat hati dia, boleh bergaul saja dengan orang ramai, tapi ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita tengok. Maka dia kata, atas saudaramu. Mana tak jumpa. Dan asing kamu daripada manusia, dan jika tiada nasaya kembali atasmu. Situ. Dan adalah berjumpa kamu dan berjumpa mereka itu, dan kamu berjumpa dengan orang ramai atas qasad, yakni pertengahan. Pertengahan dalam memeliharakan. Maksud memeliharakan ni termasuk memeliharakan hak ziarah kita kepada orang ramai. Mana kita kena jaga adab-adab kita ziarah. Kita ziarah orang, jaga adab-adab dan tilik yang halus, tengok perkara-perkara yang penting-penting, yang halus-halus. Maka tiada cedera pada ketika itu di dalam uzlah. Maknanya kita kira uzlah lagi. Kita uzlah, kita boleh pergi berziarah, maka kita jaga adab-adab ziarah, pertengahan. Dari segi bercakap pun pertengahan. Dari segi adab kita kena jaga adab. Dan dalam keadaan macam tu, dia kata di sini, jaga adab-adab yang halus-halus, dan pada ketika itu di dalam uzlah kamu, yakni kamu masih lagi dikira uzlah. Walaupun kamu ziarah orang, walaupun kamu berjalan dengan orang, walaupun kamu berjumpa dengan orang. Dan asing kamu daripada manusia, dan asingkan diri daripada manusia. Asingkan diri pada manusia, jika tiada nasai kembali atasmu. Kalau tak boleh juga, tidak boleh juga, maka kembali atasmu, yakni atas kedudukan kamu tadi. Kalau boleh, katakan, dia kata, dan asing kamu daripada manusia, uzlah kamu daripada manusia. Dan jika tak boleh nak asing, maksud nak jumpa ke orang mana-mana, nak jumpa ke orang, maka nascaya kembali atasmu, kembali atas kita jaga. Mana jaga dalam keadaan hak-hak kita bergaul dengan orang ramai, ataupun kita bercakap dengan orang ramai. Atas saudaramu, jaga apa? Atas saudaramu, mudarat dan kebinasaan. Jangan beri mudarat dan jangan beri kebinasaan. Kalau nak bergaul, kalau rasa tak boleh. Kita ni rasa tak boleh duduk rumah, biasa. Rasa nak bergaul dengan orang, rasa nak berjalan saja dengan orang. Maka kalau nak berjalan, jangan sampai mudarat. Yang Nabi kata orang mukmin ini adalah lidah dan anggotanya selamat pada orang mukmin yang lain. Jadi kita nak bergaul, jangan kita memberi mudarat dengan sebab lidah kita, jangan kita memberi mudarat dengan sebab anggota kita. Maka orang mukmin ini yang benar-benar beriman, selamat orang lain, lidah dia, anggota dia dan sebagainya. Jadi kalau rasa tidak boleh juga, boleh juga duduk rumah puas dah. Maka rasa nak berjalan juga, rasa nak berjalan, rasa nak keluar juga, keluar. Tapi keluar jaga kemudaratan. Jaga mudarat. Maknanya dia kata jangan memudaratkan orang. Jadi kata ulama, dia kata kalau kita nak uzlah, mesti kita uzlah. Aku ni buat uzlah kerana nak menyelamatkan orang lain daripada kesalahan aku.
Dia melarang, dia kata jangan kamu uzlah meniatkan diri bahawa kamu nak selamatkan diri kamu daripada kejahatan orang. Ini dalam kitab Risalah Kusyairiyah mengatakan bahawa uzlahlah kamu dengan niat bahawa aku nak uzlah ini nak selamatkan keburukan aku pada orang. Jangan meniat, dia kata aku nak beruzlah ni nak selamatkan keburukan orang pada aku. Jadi dia kata kalau kita berniat yang kedua, bermakna kita merasakan diri kita baik. Jadi kita merasakan diri kita baik. Bila kita keluar, Allah, dosa aku. Maka kita nak selamatkan diri kita. Selamatkan diri kita. Dan dengan sabit kita juga orang lain boleh dosa. So kira lah orang lain buat dosa kerana kita dapat dosa. Kita tengok diri kita. Tengok diri kita, aku ni tak boleh keluar lah. Kalau aku keluar, aku berdosa pula. Dan aku berdosa pula, sabit dengan aku pula, orang lain boleh dosa pula. Maka kita niat macam tu. Tujuan apa ni? Uzlah ini tujuan kena nak penyucian hati. Hati kita jadi suci. Sebab tu kata Saidina Ali, kalau kamu nak berseronok itu ada di dalam ibadat. Berseronok duduk bersama Allah Ta'ala ni. Kalau kita dah duduk khalwah, duduk sama dengan Allah, lebih lazat, lebih nikmat, lebih asyik. Macam orang lah dah cakap telefon dengan kasih dia 3-4 jam rambut keluar, tak apa. Dah makan pun tak apa. Uzlah. Duduk dalam bilik pakai telefon ke. Sejam 2 jam tak keluar, cakap macam-macam idea dia. Habis cakap, tanya baju warna apa. Habis dah tu. Boleh bercakap lama. Tidak susah. Allah asyiknya. Tak apa SS rekak tak 3 jam tak rasa apa. Begitulah orang yang beruzlah. Uzlah ni dia dengan Allah. Asyik dia dengan Allah. Jadi cara kita beruzlah ini dengan uzlah dapat penyucian hati kita. Hanya kita ini orang awam, jadi kita cadangkan uzlah lah kita. Dengan cara yang macam mana? Kita duduk di rumah buat amal ibadat, kita keluar buat ibadat. Kita keluar pun kerana ibadat kepada Allah, jangan keluar lain pada ibadat. Bila keluar, kalau keperluan itu hanya hajah, keperluan sangat, seperti pergi ke Madin, beli barang balik. Beli barang balik. Kemudian duduk di rumah tu buat ibadat. Jangan duduk di rumah satu cerita. TV 9 dekat di hati. Maknanya itu bukan uzlah namanya. Uzlah ni asingkan diri daripada perkara yang melalaikan. Itu uzlah. Kalau kita duduk di rumah pun kita tidak boleh mengasingkan diri daripada perkara yang melalaikan, kita bukan uzlah. Sama juga, dua-dua dalam sama saja. Dosa belaka. Dua dalam rumah pun dosa, dua luar rumah pun dosa. Dah apa uzlah dia? Uzlah ni asing diri. Asing diri bukan asing tubuh. Kalau kita asing diri, kita faham asing tubuh, habis kita dah tak pandai lagi, belajar tak lagi. Sebab nak uzlah. Nak uzlah kita pun tidak belajar. Lepas tu kita nak asing diri pula. Jadi akhir kali kita uzlah dalam keadaan uzlah tubuh badan kita saja. Tetapi ilmu kita jahil, susah jadi. Maka uzlah tadi, uzlah hati. Uzlah hati selain daripada uzlah tubuh badan kita, maka tidak mestilah kita mengasingkan diri kita. Dan kalau kita bergaul juga, jangan sabit kita ini membawa mudarat ataupun binasa pada orang lain. Baik, kita tengok. Maka jika engkau kata, maka apa yang membangkitkan akan daku kepada uzlah? Apakah yang membangkitkan? Apakah yang mendorong aku untuk uzlah? Payah nak uzlah ni. Apakah yang mendorong aku nak uzlah ni? Katanya daripada manusia. Macam mana aku nak uzlah? Apakah yang mendorong kita? Kadang-kadang kita ada sebab-sebab, ada dorongan yang tertentu menyebabkan kita ni nak uzlah. Maka apakah dia? Dan mengasingkan diri dan yang memudahkan atasku yang demikian. Dan apakah perkara yang memudahkan aku untuk aku beruzlah? Macam mana cara dia aku nak beruzlah? Maka ketahui olehmu bahawasanya yang memudahkan atasmu yang demikian itu 3 perkara. Ada 3 sebab yang menyebabkan kamu boleh beruzlah. Yang pertama, menghabiskan segala waktumu di dalam ibadatmu. Maka di dalam ibadat, maka habiskanlah waktu kamu dengan melakukan amal ibadat. Dan ibadat yang dilakukan kalau boleh dalam keadaan pelbagai, jangan satu jenis. Satu jenis. Jadi tu, kalau kita berzikir saja ngatuk mati pula. Kita baca Quran pula, baca Quran daripada pagi sampai petang paling ngoh pula. Tengok keadaan dia. Ibadat dengan arti kata, macam mana kita nak habiskan waktu kita dengan ibadat, hendaklah sentiasa berniat ibadat.
Baik kita kemas rumah, niat ibadat. Ni kemas rumah tunggu bila? Tunggu orang mari. Nak mari kemas rumah. Jadi kita kemas rumah tu ibadat. Kita buat mi goreng pagi tadi, suami kita nak makan, tu pun ibadat. Anak kita nak pergi sekolah, tu pun ibadat. Kemudian kita dengar lagu Aikim, radio Aikim pun ibadat. Lagu-lagu molek-molek lah, mengaji zikir dan sebagainya. Jadi kita buat tu, ada masa kita buat kerja kita, biar kita niat ibadat. Pastikan kalau boleh start bermula daripada kita bangun pagi, kita jadikan ibadat dan kita kena niat ibadat. Jadi kalau selama ini kita bangun, kita masak mi goreng, kita buat roti canai, ataupun tak kira lah buat apa-apa, kalau kita tidak niatkan ibadat, maka perkara itu tidak jadi ibadat. Kerana Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal ibadat itu berdasarkan kepada niat, dan Allah Ta'ala kira apa yang ia niat. Macam kita sekarang ini, kita datang di sini niat mendapat puas duduk rumah, mari tak lah. Ada juga. Ramai orang mari je, dah malu orang lagi juga. Itu tak jadi ibadat. Jadi ibadat macam mana? Jadi ibadat memang kita pergi kerana Allah, nak cari ilmu, nak memperbaiki diri kita. Maka bila kita pergi kerana Allah, orang lain pun mari juga. Macam-macam mari. Jadi ada yang mari kerana Allah, ada yang mari bukan kerana Allah. Yang kerana Allah dapat pahala. Maka bila kita kata kita nak asingkan hati kita ini daripada makhluk, daripada apa-apa perkara yang selain daripada Allah, maka kita buat biar kerana Allah, yang selama ini selain daripada Allah. Buat kerana Allah. Jadi muslimat bangun pagi, kemas rumah, tukar lasik, buat turun tas lasik biru, naik lasik hijau. Contohnya tukar lasik. Salah faham. Jadi nak beritahu dalam keadaan macam tu, kita ini buat niat kerana ibadat, kerana Allah Ta'ala. Maka jadikan sepanjang hidup kita ni ibadat. Maka uzlah lah kamu. Dia kira uzlah. Kalau kita duduk rumah saja, duduk rumah saja, tapi ibadat, maka habiskan masa kamu dengan melakukan amal ibadat. Jadi ada masa baca Quran sikit, ada masa berzikir sikit. Lepas tu masa malas nak baca Quran, pasang kaset mengaji, biar dengar mengaji. Cari jalan untuk dapat pahala. Itu bekalan kita. Jangan faham pahala ni mesti ngaji. Jangan. Yang dia masuk nasi itu pahala juga. Bila kita ada niat memang kerana Allah, kita ni masuk nasi ini kerana sebagai tanggungjawab kita kepada sebagai isteri. Dan kita ini nak memberi melakukan tanggungjawab kita sebagai ibu kepada anak, sebagai isteri kepada suami. Itu merupakan ibadat belaka. Suami kita juga keluar daripada rumah niat ibadat, maka uzlahlah dia kira. Selagi mana ketika dia bekerja tidak melakukan perkara yang melalaikan perkara yang larang, maka menghabiskan segala waktumu di dalam ibadat. Habiskan waktu dalam ibadat. Itu uzlah. Hasil diri duduk rumah tak jadi, dia seorang je duduk atas sofa nengu je, nak keluar rambut dah boleh. Itu tak jadi. Kalau tidak kita puas, tak jadi. Yang sebab tu kita duduk rumah, kita duduk saja je tu, rasa nak cari nak pergi rumah orang. Puas duduk rumah tu, rasa nak pergi rumah orang tu. Maka Imam Ghazali kata, kalau kamu nak uzlah, duduk rumah, cari jalan buat amal ibadat. Dan Allah Ta'ala tak beri jalan satu, macam-macam jalan untuk sampai pada Allah. Ada yang melalui ilmu, baca buku-buku agama, ada yang melalui zikir, ada yang melalui baca Quran, ada yang melalui sembahyang sunat. Jadi mungkin sembahyang sunat payah, baca Quran mungkin payah, zikir, kalau zikir pun payah juga. Okey, zikir payah. Kalau macam tu buat kerja rumah. Kerja rumah ni ibadat kerana Allah tu ibadat lah. Ibadat. Maka dia kata di sini bahawasanya di dalam ibadat maka apa dia? Bimbang. Maka dalam ibadat itu bimbang dan pekerjaan dan bahawasanya berjinak-jinak. Okey, sekarang ni bila katakan dalam ibadat tu kita ini bimbang. Bimbang ni maknanya menyibuk-nyibuk lah. Sibukkan dengan ibadat. Dan pekerjaan, sibuk dengan pekerjaan, buat kerja-kerja apa pun. Buat kerja-kerja apa. Jangan duduk saja. Membersihkan rumah itu ibadat. Kerana dalil Nabi, an-nazafatu minal iman. Kebersihan tu daripada iman. Jadi puas-puas duduk saja, basuh pinggan. Lepas pada tu basuh dia punya kabinet. Basuh kabinet.
Basuh bilik air. Gonyoh-gonyoh dinding, gonyoh-gonyoh belakang kuali. Dah kira bahagian belakang periuk tu. Gonyoh. Tak ada kerja, puas-puas dah saja. Kalau tidak kita berasa. Jadi kita kalau tak ada benda tu rasa nak jalan. Puas hari rumah tu pergi rumah dia, rumah mati lah contohnya. Banyak tempat rumah je kita pergi. Jadi nak beritahu sebab tak ada kerja. Tapi kalau ada kerja, tak senang tu, ada kerja sama. Maka dia kata, bimbangkan kamu dengan pekerjaan, sibuk dengan pekerjaan. Dan bahawasanya berjinak-jinak ni berkasih-kasih ataupun bermesra-mesra. Bermesra-mesra dan dengan manusia daripada alamat orang yang muflis. Bermesra-mesra maknanya duduk dengan orang sama. Sikit-sikit nak duduk dengan orang adalah standar daripada orang itu muflis. Muflis tidak ada. Orang panggil bankrupt. Nabi tanya kepada sahabat Nabi dalam satu majlis ilmu, atadruna minal muflis, adakah kamu tahu apakah yang dikatakan muflis? Sahabat kata, al-muflisu fina mal la dirhama lahu wala mata. Muflisnya kami tahu ni maknanya tidak ada piti, tidak ada harta. Atau kami tahu muflis dia ada syaikat. So tiba-tiba syaikat dia hutang banyak. Jadi kira-kira nak bayar tak pada. Muflis dia. Tu kami tahu. Nabi kata bukan tu. Sahabat Nabi kata muflis ni orang tak ada piti. Orang tidak ada piti, orang tidak ada harta, muflis lah. Piti ada? Piti tak ada. Harta tanah-tanah ada? Tanah-tanah ada. Kenderaan apa tidak ada? Muflis. Nabi kata orang macam ni bukan muflis. Boleh jadi dia kaya pada orang lain. Dan muflis, al-muflisu fina man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakati wa siyamin. Muflis adalah orang yang datang pada hari akhirat. Dia datang dengan pahala puasa, dengan pahala haji, dengan pahala zakat, dengan pahala-pahala yang lain. Tapi apa yang dia lakukan? Wa qad syatama hadza wa qazafa hadza. Dia celak orang, dia tuduh orang, dia kata ke orang. Akhir kali habis pahala-pahala dia. Pahala dia habis di mana? Pahala dia ini, pahala kebaikan dia diberi kepada orang yang dia kata tadi. Sebab tu kita tak susah orang nak fitnah kita ke, orang nak kata kita no. Alhamdulillah, kaya aku akhirat lagi. Benda tak rasa. Ada orang mari, orang kata kawak ni macam-macam dia kata. Sikit ke banyak? Sikit. Allah. Usuh dia kata banyak kan. Tu kata banyak kan. Kalau ada makanan kita hadiahkan kepada dia untuk sebagai galakan memberi pahala percuma kepada kita. Dia tak perlu lawan kita lawan. Allah kat aku kata aku kan. Ingat je orang je baik. Tak mula tu. Dia pun balah-balah kan. Lepas tu pergi khabar pula. Ni tukang khabar, ni tukang ngacung. Dia kata khabar macam-macam sungguh. Saya pun nak dengar dah sedar. Dia kata benda. Dia kata macam ni. Ingat je baik sangat. Dia tu nak khabar-khabar. Start. Dia tu nak khabar-khabar A, B, C, D, E. Yang pertama begini, yang kedua begini. Mari pula ni ngacung. Mari pula. Allah dia kata khabar macam-macam. Saya siam nak. Dia kata benda. Dia pun cakap. Ni pun kata juga. Habis dua-dua bankrupt. Tidak ada apa. Jadi dia kata orang yang datang dekat negeri akhirat, dia datang negeri akhirat, dia ada semayang, lulus semayang. Dia puasa-puasa, dia zakat-zakat. Kalau dia haji. Tetapi dia datang tidak bawa apa-apa. Tidak bawa apa-apa. Dia bawa pahala dia. Pahala dia diberi kepada orang yang dia kata tadi. Kalau datang ke dunia orang kata kita, rasa bimbang. Orang kata kita, orang tuduh kita senyum je. Kita kena bergembira. Jadi dalam keadaan macam tu, bila saja kita pun diam saja, kita tak kata apa-apa. Nanti dekat negeri akhirat, pahala dia boleh kita. Habis pahala dia boleh kita. Siapa dia berhutang pula. Lalu dikatakan dalam hadis, pahalanya diberi siapa habis pahala je, tu pun tak cukup lagi, maka dia ambil dosa kita beri ke dia. Dosa kita ni ambil ke dia. Inilah yang dikatakan muflis. Jadi orang yang muflis ni sebab dia banyak sangat berjinak-jinak dengan orang, ataupun bermesra-mesra dengan orang, suka sangat bergaul dengan orang. Kita ni kalau sabit duk gaul dengan orang ni kadang-kadang banyak dosa. Duk rumah kita nak kata ke dia. Kita kata pun dia ada benda. Kita duduk depan dinding. Awak nak khabar. Ada kita cakap gitu. Orang ni begini duduk depan dinding. Dinding tu tak boleh cakap. Boleh cakap dia kata gila kamu ni. Jadi nak beritahu, bila kita duduk bergaul dengan orang, banyak masalah kita.
sampai kita bergaul dengar. Kadang-kadang benda yang kita tak dengar-dengar pun jadi dengar. Bila dengar, kita ni hati kita mudah terima hak dak molek. Hak dak molek. Mulalah kita pun terlibat sama-sama juga. Akhir kali sampai kita bergaul dengan orang ramai ini membawa kepada dosa. Maka tidak dapat jaga, jangan kamu jadi orang yang muflis, yang ni tiada ibadatmu. Tiada ada ibadat. Bankrupt ibadat. Sama ada dia tu memang buat amal ibadat ataupun dia memang tak buat amal ibadat. Dan nak buat amal ibadat masa bila duduk sembang-sembang dengan orang. Maghrib duduk kedai kopi lagi. Duk cakap dan terlampau suka berjinak-jinak ataupun suka sangat bermusra-musra, bercakap-cakap dengan orang. Orang kata suka bersembang-sembang. Jadi kalau dia bersembang-sembang sangat, dia bercakap-cakap banyak, dia akan jadi bankrupt ibadat. Orang yang tidak ada ibadat, tidak ada modal buat amal ibadat. Sebab apa orang ramai tidak sembahyang? Sebab dia kawan orang tak sembahyang. Dia kawan tak sembahyang, dia buat benda apa? Masa orang ramai dia bercakap, dia bersembang, dia buat apa-apa. Maka orang yang terlalu suka sangat berkawan ini boleh membawa kepada bankrupt ibadat, ataupun dia jadi orang yang tidak ada ibadat. Kalau dia ada ibadat pun di negeri akhirat tidak ada lagi pahala. Sebab apa? Boleh jadi bila dia bercakap-cakap dia kata ke orang, boleh jadi bila dia bercakap dia tuduh orang. Dia mencari kesalahan orang. Jadi ini yang dikatakan bankrupt. Maka kata Imam Ghazali, buatlah amal ibadat, puasa tak ada benda, sibukkan diri. Tak ada pun dia rumah kemas belaka dah. Ambil dinding rumah, pecah, paku mula. Tak ada. Ambil tukar besi pecah-pecah, campur dinding, lepas tu paku pula. Kalau tak ada kerja, dia tak jalan orang. Kalau anda tak ada kerja, rumah kemas belaka dah, ada tukang gaji tolong kemas. Jadi kita tak ada arah dah. Jadi pergi kat tayar tu, capur tayar, pasang pulak tayar. Cukup habis waktu. Buat gitu, senang. Supaya kita tidak terganggu daripada amalan-amalan. Jangan buat sungguh marah suami. Okey, baik. Maka apabila engkau lihat akan dirimu menuntut kepada perkataan manusia, kalau kamu tengok diri kamu ni menuntut kepada percakapan manusia, apa maknanya? Maknanya kalau kamu rasa diri kamu ni nak bercakap dengan orang. Kalau rasa nak bercakap dengan orang, maknanya menuntut kepada perkataan manusia. Berasa nak bercakap dengan orang, hari ni tak cakap dengan orang tu dah sedap. Telefon kali, mari rumah boleh tak? Maka dia kata, dan berjumpa bagi mereka tu rasa. Kalau kamu tengok diri kamu rasa nak berjumpa dengan orang ramai, rasa nak bercakap je dengan orang ramai, daripada ketiadaan hajat, kemudian bercakap itu tidak ada hajat. Kalau ada hajat lain, nak bercakap dengan orang ramai, ada keperluan, ni tidak ada, saja-saja nak sembang. Jadi berasa dalam hati kita ni, berasa nak bercakap dengan orang, berasa nak berjumpa dengan orang, dan tidak ada hajat, tidak ada darurah. Darurah ni bersangatan hajat, ataupun darurah ni maknanya penting. Tidak ada perkara yang penting, perkara keperluan pun tidak ada, perkara yang sangat penting pun tidak ada. Maka ketahui olehmu bahawasanya yang demikian itu kelebihan sia-sia. Jadi perkara itu adalah perkara yang membawa kepada sia-sia. Lebih masa kepada perkara yang sia-sia saja. Sama ada lebih cakap ke lebih masa dan sebagainya. Yakni dengan arti kata tidak ada faedah, sia-sia sahaja. Tidak ada faedah. Jadi kita duk cakap rasa nak jumpa orang. Nak jumpa dengan orang iyalah, tapi cakap apa? Biasa nak jumpa dengan tok guru, nak tanya mengenai masalah-masalah tu boleh tahan sikit. Boleh tahan sikit. Pergi tanya saja, bunga beli duan ni comel. Tu je. Tak ada faedah. Jadi kita nak beritahu, tidak dapat tidak. Kena fikir. Aku ni bercakap sia-sia saja. Dan cakap itu tidak membawa kepada akhirat. Maka telah menghalaukan dia selesai. Selesai ni menghalaukan dia selesai. Maknanya membawakan dia kepada perkara yang kosong. Selesai itu kosong. Kosong saja, tak ada apa-apa. Dan pungut. Kenapa pungut? Pungut dan pungut dan senyap tiada elok barang yang dikatakan di dalam makna ini. Jadi nak beritahu dengan arti kata jadi menghala kepada bercakap kosong, atau bercakap perkara yang tidak ada faedah, daripada berbuat ibadat. Benda-benda yang tidak ada faedah lah dengan arti kata. Kalau kita berasa nak bercakap dengan orang tu, akhir kali membawa kepada perkara-perkara yang tidak manfaat.
dan senyanya telah elok barang yang dikatakan di dalam makna ini, bahawasanya keadaan selesai kepada sejahtera kamu menuntut apa tu? Menuntut akan daku dan senyanya kebanyakan pekerjaan yang sia-sia itu orang yang farirun ni orang yang habis masa kosong, menganggur lah ceritanya. Jadi dia kata di sini, dia kata orang yang berasa nak cakap dengan orang, tapi dia nak cakap dengan orang tu benda tu tidak beri manfaat ataupun benda itu tidak memberi faedah, maka apa yang dia cakap itu sia-sia saja. Dia telah membawa diri dia ataupun apa yang dia buat itu kosong, tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Dan dia telah mengambil, dia pungut benda-benda yang tak pakar, maknanya dia pungut benda-benda tak pakar, cakap-cakap benda-benda yang tidak molek. Maka senyap elok barang yang dikata dalam mana ini bahawasanya keadaan selesai kepada sejahtera kamu menuntut akan daku. Jadi dalam keadaan kita ini tidak ada apa-apa, tidak ada nak bercakap dengan orang, maka memerlukan kita kepada melakukan amal ibadat kepada Allah. Dan dia kata senyap kebanyakan pekerjaan sia-sia itu adalah orang yang farirun, orang yang duduk saja. Farirun ni orang duduk saja, menganggur. Ya, yang jadi buat. Jadi kamu ni dia kata, maknanya kalau kamu nak aman, kamu buat kerja. Buat kerja apa-apa, buat ibadat apa-apa. Dan dia kata biasanya orang yang buat kerja sia-sia ni orang yang tidak ada kerja. Kalau dia ada kerja, farirun ni orang yang tak ada buat kerja benda ataupun orang yang menganggur lah senang. Jadi kenapa dia nak cakap yang sia-sia ni? Sebab dia tak ada kerja nak buat. Pasal jumpa orang. Sebab masa dah kosong dah. Masa dah kosong dia kata. Tapi kalau orang tu ada kerja, dia tak habiskan. Dia tidak akan duduk. Sebab tu kadang-kadang orang menganggur, dia duduk rumah. Duduk rumah, kawan orang tak tertuala saja. Dia menganggur, tak ada kerja. Berbeza dengan orang yang ada kerja. Maka kalau kamu nak selamatkan hati kamu ini supaya tidak lalai kepada Allah, supaya hati kamu ini sentiasa ingat kepada Allah, dan kita nak jauhkan diri daripada orang ramai, takut orang ramai kena kejahatan kita, maka buatlah sesuatu perkara yang ada faedah bagi kamu. Dan orang yang bercakap perkara sia-sia, yang berasa nak kawan dengan orang, yang berasa nak cakap benda-benda yang tidak ada manfaat, tidak ada hajat, tidak ada keperluan, biasanya orang yang tidak ada benda nak buat kerja. Tidak ada benda nak buat kerja. Jadi bila ada kerja, buat kerja. Sebab tu saya kata tadi, ambil tukur besi tu, cabut dinding, paku mula. Tak ada kerja. Supaya tidak berkata ke orang, tidak tidak kata. Tapi kalau kita ni ada kerja, memang tak buat dah, boleh kita buat kerja kita. Jadi tidak dapat tidak, carilah satu pekerjaan. Dan jangan kamu jadi orang yang farirun, yakni orang yang kosong diri dia daripada pekerjaan apa-apa yang menyebabkan dia nak bercakap dengan perkara yang sia-sia. Baik, kita tengok. Maka apabila engkau berpalit-palit akan ibadat haknya yang sebenarnya, dan engkau dapat manis munajatnya, dan berjinak-jinak engkau dengan kitab Allah, dan engkau membangkitkan yang demikian itu daripada segala makhluk, nascaya lialah engkau daripada bertaulan dengan mereka itu. Apa maknanya? Maknanya kalau kamu dah berpaling akan ibadat, maknanya dah berasa sedap dengan ibadat. Orang kata ni palut benda. Berpalut. Ni bahasa lama ni. Dah palut dah. Dah palut dah. Mana dah palut ni dah serasi dah. Dah serasi maknanya. Dah berpalut daripada ibadat, mana dah sedap dah buat amal ibadat. Akan ibadah haknya dengan sebenar-benar ibadat yang betul lah maknanya. Dan engkau dapat manis munajat, dan rasa sedap munajat dengan Allah, buat amal ibadat, dan berjinak-jinak engkau dengan kitab Allah, dan kamu pula sentiasa membaca ayat kitab Allah. Berjinak-jinak dengan kitab ni bukan makna benda. Maknanya sentiasa membaca Quran tu, duduk sama dengan kita. Duduk sama dengan kita, macam mingguan wanita duduk sama dengan kita. Jadi biar berjinak-jinak dengan Quran, baca, dan engkau membangkitkan yang demikian itu. Engkau jadi suka selalu membangkitkan, maknanya engkau membangkitkan, ini engkau
menghidupkan ataupun membiasakan yang demikian itu daripada segala makhluk. Nascaya lia engkau daripada bertaulat. Jadi kita dah biasa buat amal ibadat, baca tu dah biasa baca Quran tadi, maka dalam keadaan macam tu lia engkau daripada bertaulan, mana hati kamu dah tidak mahu dah berkawan. Mana dah lia dah. Apa maksud lia? Mana dah jauh. Binatang lia kau tengok tembur lari. Jadi kita dah jadi dah paluk dah dengan ibadat, ataupun dah sedap dah munajat pada Allah Taala. Tu kenapa dah engkau membimbangkan yang demikian itu daripada segala makhluk. Maknanya kita dah rasa nak jaga diri kita daripada makhluk. Nascaya lia engkau daripada bertaulan dengan mereka itu. Nascaya kamu akan tidak mahu dah berkawan orang. Jadi lia di situ, lia hati dah tak ingat dah dengan orang ramai, ingat pada Allah. Sebab apa? Sudah sedap bermunajat pada Allah, sudah sedap beribadat pada Allah. Kita ni tak rasa sedap lagi ibadat, terasa nikmat lagi ibadat. Tu orang rasa ibadat lebih kurang je. Habis masa sia-sia saja. Tapi kita kalau dah sedap ibadat, kalau tengok masa kosong, sekali-sekali nak berzikir, sekali-sekali nak baca Quran. Tengok orang ikan ni, kaki lepas main Zuhur nak baca Quran, mari lalu ingat. Tu jadi ingat sama. Sebab apa? Sebab hati dah terpaluk dah. Tapi kita boleh tengok bila hati dah dekat dengan benda tu, ingat sama. Macam orang lah. Mana kalau dia tengok petang ni ada cerita Hindustan, pagi tu ingat dah. Kemar-kemar rumah kaki petang ni ada pukul 3 di Hindustan. Shahrukh Khan pula tu. Contohnya. Sebab apa? Sebab hati sudah terpaluk. Tapi kalau katakan ibadat, dia dah hati dah terpaluk dengan ibadat, dia rasa sedap dah. Tambah dah ganggu-ganggu ni. Gangguan manusia tambah dah. Sebab hati sudah merasa nikmat dengan Allah Ta'ala melakukan amal ibadat. Jadi kita ni, biar kita buat amal ibadat sampai merasa lazat buat ibadat, merasa sedap buat ibadat. Maknanya kalau nak berzikir, tambah sikit-sikit, nak 1000 berzikir, itu pun masa sekejap je berzikir. Kalau baca Quran, tambah 1 lah, nak 1 juzuk. Ni kita baca selah baru tengok dah. Lambat lagi api. Lambat lagi api baca 3 lagi 3 Allah. 3 baca ke nak ke habis. Habis susah nampak sungguh. Tu hati tidak berpaluk atau hati tidak rasa seronok lagi. Jadi teruskan. Jangan kita tinggal, teruskan baca. Biar lama-lama jadi rasa dilera ataupun rasa suka melakukan amal ibadat kepada Allah. Dan dia kata dah tidak mahu berkawan dah dengan orang ramai. Hati dah lupa dah apa nak berkawan dah dengan orang ramai. Dan perkataan mereka itu dan kurang dah bercakap dengan orang. Hati pun sudah tidak berapa ingin dah bercakap dengan orang. Dan disebut pada khabar, pada hadis bahawa Nabi Musa AS adalah ia kembali yang ini balik daripada munajat lia daripada manusia. Munajat ini bercakap dengan Allah lah, ataupun berbisi-bisi ataupun merayu-rayu dengan Allah. Ini kita kena hidupkan munajat. Jadi kalau boleh munajat, ada apa-apa masalah munajat saja dengan Allah. Lepas mayasyak munajat saya ikut bahasa Arab kan tak erti susah. Tak erti jika bahasa Melayu saja. Munajat aja, minta apa saja dengan Allah, minta. Kalau kita minta dengan Allah, tenang hati kita rasa. Dan bila kita minta, kita yakinlah. Bila yakin, tak boleh lagi. Sabar. Nabi Musa dia munajat pada Allah supaya Allah Ta'ala binasakan Firaun. Allah Ta'ala kata, aku terima wahai Musa apa yang kamu munajat tadi, supaya Firaun itu dibinasakan. Bila Firaun start daripada Nabi Musa munajat dia sampai Firaun tenggelam dalam laut, bila? 40 tahun. Kita nak lalu esok. Dah mana ustaz dah jadi benda? Padahal emang ayat kita pun ni kepala kita. Jadi nak beritahu, munajat kita, munajat aja pada Allah. Tak beritahu apa, munajat sama pada Allah. Minta aja apa-apa masalah yang kita ada, munajat lepas pada isyak ke, lepas pada semayang ke, semayang-semayang yang lain, munajat. Maka Nabi Musa dia nak munajat, dia pergi kat lain. Munajat ini berbisi-bisi dekat mana? Nabi Musa bermunajat di bukit Tur Sina lah saya panggil. Dalam masa lama mana? 40 hari. Wa idwa adna Musa 40 lailah summa takhadtumul ajla min ba'dihi wa antum zalimun.
tak kala Nabi Allah Musa, Allah Ta'ala berjanji dengan Nabi Musa, ataupun Nabi Musa berjanji dengan Allah Ta'ala supaya meninggalkan kaumnya selama 40 hari. Tu ramai orang kata keluar 40 hari. Wa izwa adna Musa arba'ina lailah summa takhastumul ajla min ba'dihi wa antum zalimun. Apabila Nabi Musa AS munajat di bukit tu Sina untuk mendapat kitab Taurat, bila dia balik saja, dia tengok kaum dia telah menyembah patung anak lembu. Sembah patung anak lembu. Dia tinggal 40 hari saja. 40 hari habis. Tinggal 40 hari. Jadi dalam keadaan macam tu, bila dia balik je, Nabi Musa dah liar dah, tambah dah bercakap dengan orang. Cakap benda-benda, cakap bak kereta, tok lenga. Malah lenga kereta-kereta. Cakap mana bak rumah, ambo dengar bak rumah. Cakap bak benda, tambah dengar cakap bak dulu ni. Ini Nabi Musa bila dia balik daripada tu selama 40 hari, maka dia kata di sini liar daripada manusia, yakni tiada berpegang pada manusia ataupun tiada mau bersama lagi dengan manusia. Adalah ia menjadikan 2 jarinya di dalam lubang telinganya. Kan saya kata dah, 2 jari dalam lubang telinga. 2 jari dalam lubang telinga. Sudah tidak mau mendengar dah. Cakap-cakap dah sudah manis munajat dengan Allah. Manis munajat dengan Allah. Lepas tu kalau dalam pengajian sufi ini, disuruh kita bersuluk, duduk dengan guru akan pimpin kita. Balik bersuluk, rasa dah bercakap dengan orang. Jadi sebab apa? Sebab dah dekat dengan Allah, dah cakap. Jadi Nabi Musa AS, dia dah duduk dekat dengan Allah, dah munajat dengan Allah di atas bukit. Jadi kan demo kalau nak munajat boleh naik bukit besar dekat tu. Duduk atas bukit besar munajat pada Allah. Munajat pada Allah. Jadi dalam keadaan macam tu, Nabi Musa bila dia balik dan dia tidak mahu lagi mendengar, lalulah dia ambil jari dia tutup telinga dia. Tutup lubang telinga supaya jangan mendengar perkataan mereka itu, supaya tak dengar percakapan manusia keliling dia. Mereka itu manusia padanya, pada dirinya. Pada yang demikian itu, waktu itu maknanya waktu bila? Waktu itu waktu bila? Waktu kembali daripada munajat. Kamu dengarlah. Kamu dengarlah orang-orang ada cakap apa-apa, kamu dengar, dan Nabi Musa tutup telinga. Kerana tidak mahu lagi mendengar perkataan-perkataan yang sia-sia. Seperti suara hima ni, suara kedai. Seperti suara hima. Mana dalam surah Luqman? Inna ankal aswati la sautul hamid. Sesungguhnya suara hima ni adalah suara yang seburuk-buruk suara. Itu tahu suara hima macam mana? Yang dibenci oleh orang. Suara hima ni suara yang tidak sedap didengar. Ini disebut dalam Al-Quran seperti suara hima. Jadi suara hima kita tambah dengar. Tambah dengar. Dapat merasakan percakapan-cakapan manusia itu yang ada keliling itu. Nabi Musa kata macam suara hima. Hima ni kedai, macam suara kedai. Tahu sedap nak dengar. Dan melazimkan olehmu dengan barang yang dikatakan syekh kami. Siapa syekh kami ni? Abu Bakar Al-Waraq. Dia kata melazimkan olehmu dengan barang yang dikatakan oleh syekh kami radhiyallahu anhu, ambil olehmu Allah Ta'ala taulah sebagai kawan dengan Allah. Taulah ini kawan. Maka katanya tentang guru dia, guru Imam Al-Ghazali rasanya, Syekh Abu Bakar Al-Waraq, dia kata jadikan Allah Ta'ala itu teman kamu. Jadikan Allah Ta'ala itu teman. Teman. Jadi taulah ni teman lah. Apa maknanya? Maknanya kamu sentiasalah beribadat. Jadikan Allah Ta'ala itu di dalam hati kamu. Jadikan Allah Ta'ala itu di dalam hati kamu. Bagaimana? Kawan kamu yang ingat sama. Maka teman, yakni kamu sentiasa bersama Allah. Dan tinggalkan olehmu segala yang lain. Yang lain itu makhluk. Tinggalkan makhluk. Selain daripada makhluk manusia, macam-macam lah, harta benda dan sebagainya. Pada suatu pihak, pada satu keadaan, pada satu sudut, maka tinggalkan. Ketika kamu beribadat, tinggalkan perkara makhluk tadi, dan kamu jadikan Allah Ta'ala itu bersampingan dengan kamu. Sebab tu ada seorang, saya tak ingat dah nama dia, tahu, dia bagi kepada anak saudara dia letak satu kertas, Allah bersama kamu, Allah melihat kamu. Apa lagi? Allah bersama kamu, Allah melihat kamu. Ada satu lagi. Jadi gimana? Allah mendengar. Allah mendengar. Jadi bila nak buat apa-apa, dia pun tengok Allah bersama kamu. Dalam kocek tu dia ada tulisan.
Allah bersama kamu, Allah melihat kamu dan Allah mendengar apa yang kamu kata. Jadi tak ada kocek sama. Jadi setiap kali nak buat apa-apa dia pokok Allah mendengar. Dia nak kata apa-apa Allah mendengar. Dia nak tengok benda dia pun muka Allah melihat. Dia nak buat apa-apa tengok tak ada orang, dia pun ketah tu tengok Allah bersama kamu. Dah jadi buat benda-benda. Dan dia beramal bertahun-tahun. Sehingga hati yang menjadi bersih. Jadi itu di antara satu caranya. Maka dia kata di sini, tinggalkan kamu, habiskan masa buat amal ibadat, tinggalkan makhluk. Jadi cara kita nak jadi orang yang beruzlah, yang pertama, uzlahlah kamu duduk di rumah kamu, buat kerja apa-apa yang patut buat. Supaya hati kamu ni bila kita ada kerja, kita tak ingatlah kawan. Sebab kadang-kadang kita ni memang nak uzlah tapi tak boleh uzlah sebab rasa teringat nak jumpa orang ni pula Allah lama tak jumpa dengan dia, sedap cakap dengan dia ni. Yang kita jadi sedap cakap sebab roh kita sama dengan dia. Arwahu jundum mujannadah, roh-roh kita seperti askar yang terlatih. Jadi kita ni kadang-kadang kalau roh kita suka kebaikan, dia pun suka kebaikan, dia akan masuk. Kalau roh dia pasal lain, kita pasal lain, dia tak akan masuk, tak dia akan jadi kawan rapat dah jadi. Kita buat hidup belajar ni, you hari ke bola. Dia cakap bola, dia cakap ni, tak boleh. Kita mau dengar dia cakap, malah yang dengar saja. Dia cakap bab agama, you dah tahu pula. Dia tak akan jadi kawan. Jadi bila kita ada roh yang sama, sahabat kita, sebab tu kita tengok orang ni cakap masuk sedaya, orang ni cakap bebek kurang, dia tak apa nak masuk ke dia. Ni lagi tak masuk. Ni masuk. Ni kurang masuk. Sebab apa jadi gitu? Sebab roh kita ni bersamaan sebenarnya. Dia ada bersamaan. Tapi kalau kena roh yang bersamaan, dia jadi orang kata kamcin. Memang jadi rapat molek. Dan jadi rapat molek. Benda pun kamai. Kamai lah. Jadi rapat molek dalam keadaan macam tu, kita ni dengan dia rasa dah pisah dah. Esok nak jumpa, lusa nak jumpa. Tak ada benda. Hello, teman saya pergi meeting, beres. Tak ada apa-apa. Dah hati dah masuk dah. Masa nak cakap kau kan ni, masa hati dah masuk. Boleh, tidak ada masalah, tapi cakap bab agama lah, cakap bab kebaikan, nasihat dia. Tapi bila kita dah rasa gitu dan kita bercakap pula, macam-macam lagi dah. Macam-macam tajuk dah. Dah start pada kita berjalan sampai balik 20 tajuk dia cakap. Macam-macam tajuk dah kita bercakap. Kalau membawa kebaikan tidak mengapa, tapi dah rasa boleh membawa kepada dosa. Malah nak duduk seorang. Nak duduk seorang pula, pasir pula. Sehari je. Tambah nak duduk seorang, nak buat amal ibadat buat rumah. Sehari je, esok telefon juga. Boleh tak teman saya? Habis. Mari rumah saya. Dia akan jadi macam tu. Macam mana nak hilang ni? Maka sibukkan diri kamu dengan pekerjaan dan niatkan pekerjaan itu ibadat. Sebab apa? Sebab kita kadang-kadang rasa nak jumpa dengan dia kerana kadang-kadang tak ada kerja, saja-saja nak cakap dengan dia. Tak sibukkan dia. Sibuk macam-macam. Macam-macam ambil puyuh hitam tu kau ni. Biar jadi putih. Beli suan, nak beli cat dinding. Mana-mana hak boleh buat. Apa pada tu peti ais tu benda apa ni, basuh-basuh peti ais. Kau andalah apa-apa yang boleh buat. Ambil apa yang boleh buat tu, nukur ke, ambil kayu ke, ambil tu, kau buat apa-apa. Buat supaya kita ni disibukkan benda lain, sebab kita boleh jauhkan diri daripada makhluk yang boleh menyebabkan kita lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, memutuskan tamak daripada mereka itu sekali-kali. Sekali-kali, yakni memutuskan tamak daripada mereka itu sekali-kali. Apa maknanya ni? Maknanya tak berpegang dengan dia sekali-kali. Maknanya tak berpegang, tak bergantung dengan dia. Tidak bergantung kepada manusia sekali-kali. Maka mudah atasmu pekerjaan mereka itu. Mudah atasmu pekerjaan mereka itu, kerana bahawasanya orang yang tiada harap akan manfaatnya dan tiada takut mudaratnya, maka adalah dan adanya dan tiadanya bersamaan. Maknanya memutuskan tamak daripada mereka itu, yakni tidak bergantung kepada manusia sama sekali, tetapi bergantung kepada Allah. Bergantung kepada Allah Ta'ala. Dan mudah atasmu pekerjaan mereka itu, yakni kita mudahkan dia, jangan menyusahkan dia. Jangan menyusahkan dia. Kalau boleh sendiri-sendiri. Kalau boleh kita sendiri-sendiri.
Jangan duk bergantung sangat dan kita mudahkan dia. Kerana bahawasanya orang yang tiada harap akan manfaatnya orang lain. Dia tidak harap manfaat orang lain. Tidak harap manfaat orang lain dan tiada takut mudaratnya, dan dia tidak takut mudarat orang, maka adanya dan tiadanya sama saja. Maknanya dia ada, dia tak ada pun sama saja, sebab kita tidak berharap. Tapi kalau kita berharap mohon dia, memang kita rasa nak jumpa dia sama. Kita bila berharap sama dengan dia, maka kita jangan berharap sangat dengan dia. Dia ada, dia tidak ada pun tidak apa. Dia ada, kita bercakap, dia tidak ada pun tak apa. Kita tak payah panggil dia tak payah tu. Maka dia kata ini di antara kita ini, bila kita sudah tidak bergantung dengan orang, maka bolehlah kita beruzlah. Kita mengasingkan diri. Mengasingkan diri. Jadi mengasingkan diri ini adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, jalan penyucian. Sebab apa? Hati kita tidak boleh bersih. Hati kita kereta duk jalan sama, lecoh lah kereta. Akhirnya kotor kereta, tayar kotor, tu kotor. Sebab apa? Duk jalan sama jalan. Kalau jalan tempat molek atas lebuh raya Terengganu Kuala Lumpur, dah masuk dekat lebuh raya Timur Tengah. Timur Tengah pula. Apa? Lebuh raya. Masuk atas lebuh raya kan jalan molek, kotor. Tapi habis masuk dalam rok pun masuk, dalam bendang pun masuk, dalam semua pun masuk, kotor. Jadi macam mana tambah kotor? Yang pertama, kereta duduk rumah, buku-buku kan kereta. Yang pertama. Yang kedua, dah kereta kan perlu berjalan, cari jalan yang molek-molek. Saya jalan tak yang molek-molek kan. Jadi molek kan kereta bersih saja kan. Jadi begitulah keadaannya. Kalau kita terlampau berjalan sama, berjumpa orang ni, jadi hati kita terhijab banyak kotor. Sebab bila kita buat dosa, akan ada titik hitam dalam hati kita. Asal suruh doktor x-ray, tolong x-ray sikit dada saya, takut ada titik hitam kotor. Kotor. Tak ada. Kerana mengatakan bahawa orang yang buat dosa akan ada titik hitam di dalam hatinya. Kemudian dia buat dosa, titik hitam lagi bertambah, lama-lama besar-besar, akhir kali tertinung. Hati dia ni daripada Allah Ta'ala. Ni ilmu-ilmu ni merupakan Jadi ilmu-ilmu yang merupakan tidak dapat menembus hati kita. Ada orang bila dia dengar majlis ilmu, tiba-tiba rasa tersentak dia, rasa sedar, rasa menangis, kerana ilmu itu dapat menembus hati mereka. Tapi kenapa tidak tembus? Kadang-kadang kita dengar ilmu 2-3-4 kali, 2-3-4 tahun, tidak ada perubahan, sama saja. Kerana hati kita tertutup, terhijab, tidak sampai. Maka kita kena bersihkan hijab ini. Dan kena tahu sebab apa hati kita terhijab. Kenapa hati kita tertutup? Kenapa orang cakap buat ilmu agama tak ada benda, orang lain boleh menangis, kita tak menangis, orang lain insaf, kita tak insaf. Kenapa berlaku macam tu? Sebab hati kita kotor. Dan kita tanya sebab apa hati kita kotor? Sebab kita banyak cakap benda-benda yang tak molek. Kenapa kita banyak cakap benda tak molek? Sebab kita banyak jalan. Kenapa kita banyak jalan? Sebab kita ramai kawan. Sebab apa kita ramai kawan? Sebab kita baik cakap. Apa tu ramai kawan? Tapi ramai kawan. Dan orang lain ramai kawan. Orang-orang ni pun ramai kawan. Tapi kawan ni kawan molek-molek. Kawan kita kawan yang tidak molek. Dan kita pula cakap yang tidak molek. Itu jadi hati kotor tu. Kereta tu berjalan tapi kereta tu berjalan atas jalan yang molek. Kereta tu jalan buat gala. Masuk dalam semua, masuk dalam roh. Faham apa ni? Siapa pernah belakang kali kereta tadi. Sebab apa? Sebab duduk berjalan di atas jalan raya yang tidak molek, jalan yang tidak molek. Maka demikianlah, oleh kerana kita dah tahu dah, dengan sabit aku bergaul ramai-ramai ni, jadi hati pun dah jadi ni, maka kurangkan bergaul. Orang akan bergaul, duduk rumah. Bila duduk rumah saja pula, kata ada ilmu, keluar pergi tempat ilmu balik. Habis macam tu. Tapi berasa lagi hati nak cakap dengan orang, Allah payah sungguh. Senang saja, ambil tukar besi, cabut-cabut dinding, paku balik. Macam mana paku balik? Tak ada benda buat kerja. Supaya apa? Supaya hati kita sibuk dengan kerja. Tapi tak boleh juga buangkan pergantungan dengan orang. Asal bergantung lagi dengan orang. Latih diri kita ini supaya kita nak duduk dengan Allah, tambah bergantung dengan orang. Maknanya, jadi cara macam mana? Banyakkan habis masa dengan melakukan amal ibadat daripada habis masa berkawan dengan orang. Kadang-kadang duduk majlis ilmu 1 jam tu pun dah akan nak gelepar tu. Dengan bahasa mengatuk dengan tu 1 jam saja. 1 jam. Duduk rumah orang 3 jam.
Asal dah ingat tahun baru. Dah alik juga. Kenapa je asal? Orang pun bang garik. Bang dah garik. Duduk lagi. Orang kata bila nak balik ni? Bila nak balik? Jadi akhir sekali kita ini betul dah. Kita duduk belajar ilmu. Tetapi kita tak boleh nak tinggal lagi. Lalu kita kena banyakkan duduk dengan Allah Ta'ala daripada duduk dengan makhluk. Kalau kita duduk dengan Allah Ta'ala, duduk dalam majlis ilmu, buat amal ibadat macam ni, baca Quran, berzikir dan sebagainya, kalau boleh 3 jam dengan orang ramai seminit je. Minit dah lalu sangat. Tengah jam. Tengah jam begitu je. Supaya hati kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah ingat, dah bergantung, tidak bergantung dengan orang, dia ada, dia tidak ada, sama saja. Tidak memberi kesan kepada kita. Dan yang ketiga, melihat akan kebinasaan mereka itu. Tengok manusia bila duduk bergaul-gaul dengan manusia, binasa manusia. Duduk dengan orang ni banyak binasa. Sehingga kan satu ketika anak murid kepada Hasan Basri. Hasan Basri dia mengajar-mengajarnya, ada anak murid dia seorang tu, dia memang tak cakap banyak. Dia dengar belajar, balik berehat. Dengar belajar. Kalau dia duduk dalam majlis, dalam masjid pun dia duduk seorang-seorang jawab pada orang, dia tak berkawan dengan orang ramai. Sehingga kan perbuatan itu diketahui ataupun diperasan. Boleh ayat diperasan. Mana perasan? Siapa ni? Hasan Basri perasan. Orang ini anak murid dia tidak berkawan dengan orang. Lalulah satu ketika Hasan Basri pergi jumpa dia. Hasan Basri tidak pakai dah pakaian biasa dia pakai. Pakai baju kemeja, pakai tie sikit. Pakai baju biasa pergi jumpa. Dia kata, aku tengok kamu ini tidak bersama dengan orang ramai. Tidak macam orang lain bergaul ramai. Dia kata, kerana bergaul dengan orang ramai ini, aku banyak menyesal daripada tidak menyesal. Adapun aku duduk dengan Allah, aku tidak menyesal. Tidak menyesal. Maka aku ambil keputusan, aku nak duduk dengan Allah, tidak mau bergaul dengan orang. Hasan Basri dia tanya lagi dia, macam mana kamu boleh jadi macam ni? Adakah kamu dahulu bergaul dengan orang? Dia kata, ya, saya memang dahulu bergaul dengan orang. Jadi sebab saya bergaul dengan orang lah, saya banyak menyesal. Maka saya ambil keputusan. Dan apa yang mendorong kamu jadi kamu duduk seorang-seorang pada orang? Dia kata, guru kita Hasan Basri. Kalau cakap depan dia tu Hasan Basri lah. Dia kata, guru kita Hasan Basri pesan supaya kita ini duduk jauh pada orang dan banyakkan berzikir pada Allah Ta'ala. Jauhkan diri, kerana duduk dengan orang ni boleh membawa kepada dosa. Maka banyakkan jauhkan diri. Kata guru kita Hasan Basri. Jadi Hasan Basri tu. Lalu Hasan Basri mengatakan, aku ada Hasan Basri. Terkejut dia. Tengok lain macam dia, pakai seluar jeans, pakai baju t-shirt. Contoh aja dok gitu. Susah. Saya dulu pengalaman, saya pergi jalan jauh kan. Jauh kan. Puasa lama dak baju kemeja kali kan. Pakai baju kemeja kali. Pakai baju kemeja. Memang ada dosa, tapi memang tak sedap. Pakai apa? Assalamualaikum Ustaz. Padahal jumpa juga orang. Saya ingat kopi dengan orang lain kata. Tak tahu tu. Kali tu pada ni pakai jubah tu. Jadi nak beritahu, jadi Hasan Basri itu dia pakai pakaian biasa tu. Pakaian biasa. Jadi orang tu Hasan Basri kata, dia kata, aku ada Hasan Basri. Ada pun orang lain tu dapat kulit belaka, kamu je dapat isi. Dapat kulit belaka. Kalau bawa durian dapat duri saja. Maknanya jadi dapat isi. Maknanya bagus ya. Hasan Basri puji pada dia. Kita tak tok guru dapat kulit, anak murid dapat isi. Baik, kita tengok. Yang ketiga, melihat akan kebinasaan mereka itu, binasa duduk dengan orang ramai dan teringat yang demikian itu. Kenapa? Teringat kepada yang demikian itu, yakni kebinasaan. Binasa orang mereka itu, orang ramai itu. Dan berulang-ulang pada hati. Berulang-ulang tu ingat. Berulang-ulang pada hati tu ingat. Ingat engkau, maka bahawasanya segala rukun ini arkan dan maka bahawasanya segala arkan rukun ini yang tiga, rukun yang tiga ini. Rukun yang ketiga ni, yang pertama dia kata habiskan masa dengan buat amal ibadat. Yang kedua, jangan bergantung dengan orang ramai. Dan yang ketiga, ingat kebinasaan manusia. Kita duduk dengan orang ramai, ingat binasa aku duduk dengan orang ramai, maka uzlah. Ingat tiga yang rukun ini.
apabila melazimkan akan dia, maknanya apabila dia ni duduk dengan makhluk, menolak akan kamu tidak mau berkawan. Ingat tiga ni. Kalau kamu nak duduk dengan Allah, nak melazimkan akan dia, yakni kamu nak duduk dengan Allah Ta'ala, ni nak duduk dengan Allah Ta'ala, dan kamu nak menolak akan dikau daripada bertaulan, dan kamu tidak mau berkawan, maka ingatlah tiga hukum perkara. Aku bukan nak kawan ni, nak kawan ingat Allah. Kalau aku berkawan kan jadi sia-sia pula, rugi masa, binasa pula, tak payah. Maka daripada bertaulan bagi makhluk dan berhadap kepada babu Allah. Babu Allah tu pintu Allah. Berhadap kepada pintu Allah, yakni pergi menghadap kepada Allah, ataupun kita kata menumpu kepada Allah. Dan mengasingkan bagi ibadat akan dia, dan kamu asingkan diri kamu untuk beribadat kepada Allah. Asingkan diri kamu, asingkan hati kamu biar ingat kepada Allah, dan mengisah atau mengisah ia akan dikau. Maksud mengisah itu mengasih lah, mengasihi Allah Ta'ala akan dikau, dan Allah Ta'ala kasihkan kamu. Macam semua kita ni, Alhamdulillah, ni Allah Ta'ala pilih kita ni dapat hafal ke majlis ilmu ni, pilihan Allah. Minggu ni, minggu depan tak tahu lagi pilihan Allah ataupun tidak. Jadi nak beritahu, menandakan bahawa Allah Ta'ala kasih. Dan orang yang keluar daripada rumah dia pergi belajar ilmu ni, Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu laka bihi tariqan ila jannah. Maka sesiapa yang keluar daripada rumah untuk belajar ilmu agama, Allah Ta'ala mempermudahkan perjalanannya untuk masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Maka ini tanda Allah Ta'ala kasih akan dikau. Kalau kita rasa nak mengasingkan diri, rasa nak duduk rumah saja tanpa bergaul dengan orang ramai, kerana kalau kita bergaul dengan orang ramai boleh merosakkan kita, itu tanda Allah Ta'ala telah mencampakkan no dalam hati kita. Maknanya rasa malas dah nak kawan dengan orang ramai ni, takut tu. Tapi jangan orang beri salam tak jawab. Asing diri, asing Assalamualaikum, ada tahu saja. Beri salam tidak ada masalah. Asingkan hati kamu daripada orang ramai, dan melazimkan dikau pintunya, pintunya yakni pintu Allah Ta'ala. Dan kamu sentiasa menyerah diri pada Allah. Asingkan diri, lazimkan dikau pada pintu Allah, lazimkan kamu bersama dengan Allah. Hadapkan diri kamu kepada Allah. Jadi tidak dapat tidak kita nak mengasingkan diri kepada Allah. Bila kita nak mengasingkan diri kepada Allah, biar diri kita serah diri pada Allah. Ni kita nak mengasingkan diri pada Allah, tapi hati masih lagi dengan kehidupan dunia kita. Tak boleh. Tujuan kita memang nak jadi orang yang benar-benar ikhlas kepada Allah, baik. Tapi jangan menolak dunia, tidak. Sekarang ni yang kita nak hati kita. Hati kita apa yang kita nak tahu dalam hati kita? Kita nak tahu hati kita Allah. Hati kita Allah. Jadi kita nak ittaqullah haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Di mana? Termasuk di medit, di patah keburu, di tersembah, kat rumah kita. Tapi biar ada takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah itu dipanggil orang yang uzlah. Hati dia biar ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tidak terpedaya dengan dunia yang datang kepada dia. Tapi nak beritahu, amal ibadat, baik kita nak jadi orang soleh, baik kita tidak ada kekuatan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita kena macam mana? Kita kena munajat kepada Allah. Jadi saya nak suruh banyak kamu munajat. Jangan duk tebang-tebang kita, kekuatan kita, takut bimbang. Ibadat yang kita buat, kita rasa berdiri atas kita. Kita tambah, kita biar rasa pakir dengan Allah. Kita buat ni bukan saya, Allah Ta'ala. Jadi cara dia macam mana? Kalau kita nak asingkan diri, ya Allah, ya Tuhanku, jangan engkau jadikan hati aku lalai kepadamu. Itu tujuan dia gitu. Jadi kita minta saja dengan Allah. Kita tidak mampu ni, nak semayang pun tidak mampu. Ni nak semayang pun tidak mampu, nak baca Quran pun tidak mampu. Dah jalan dia macam mana? Minta dengan Allah. Kamu nak jadi apa? Nak jadi ahli tahajud, minta pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku ahli tahajud. Usahalah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadilah aku ahli zikir, jadikanlah aku ahli Quran. Berilah syafaat kepada aku. Jadi kita kena munajat kepada Allah Ta'ala untuk mengasingkan diri. Tapi kalau kita nak mengasingkan diri, tapi kita berasa nak berkawan pun boleh juga, tak ada masalah. Nak asingkan diri tapi hati ni Allah nak kawan sangat dengan orang, maka boleh, tidak ada masalah. Kadang-kadang manusia ni dia kena tengok Allah Ta'ala beri pada manusia nafsu, maka gunakan nafsu tu, kawal nafsu tu. Biar jangan kita jadi budak pada nafsu.
Biar kita yang mengawal nafsu tadi. Okey, baik kita nak berkawan. Rasa sangat nak kawan, tapi kawan orang baik. Kawan dengan orang baik-baik. Kawan dengan orang baik-baik, maka tak apalah. Dan kita macam nak tahu macam mana orang tu baik. Kalau kita berkawan dengan dia, dia tidak melalaikan kita. Dia selalu memberi nasihat kepada kita. Kalau dia bercakap, menambahkan ilmu kepada kita. Maknanya kalau dia susah, dia menolong kita. Kalau kita lalai, dia ingatkan kita pada Allah. Ini kita berkawan dengan dia. Dan berkawan dengan orang yang baik, yang menyebabkan kita ingat kepada Allah Ta'ala, itu pun dikira ibadat. Itu pun masih lagi dikira dalam bentuk orang itu beruzlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi moga-moga kita ni mulai hari ni dan seterusnya jadilah orang uzlah. Jadi orang uzlah. Orang uzlah ni macam mana? Kunci pintu pagar. Tak. Orang uzlah ini orang yang duduk di rumah melakukan amal ibadat, yang keluar di rumah untuk mencari ibadat kepada Allah. Itulah uzlah. Baik siang malam. Oh, semakin kuat uzlah, semakin kuat jalan, kata suami. Itu uzlah. Uzlah itu uzlah mencari ilmu. Kita aja mencari ilmu, tapi hati kita ingat pada Allah Ta'ala. Itulah yang dikatakan uzlah. Walau bagaimanapun, untuk kita nak jadikan hati kita ingat pada Allah, mesti kena banyak zikir. Hati kita tak ingat pada Allah kalau kita kurang berzikir, mesti kena memperbanyakkan zikir, banyakkan zikir. Kerana kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali, sebelum sampai kitab ini, dia karang kitab Bidayatul Hidayah, dia menyuruh supaya orang awam banyakkan zikir. Bila kita dah banyak zikir, insya-Allah nak uzlah pun boleh, nak mayam malam pun boleh, nak baca Quran banyak-banyak pun boleh, sebab hati ketika itu sudah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata wabillahi taufiq wal ismah. Maka dia kata dengan Allah, maka dengan Allah taufik. Taufik ni maknanya Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita melakukan amal ibadat, itu dipanggil taufik. Dia panggil taufik. Kan kadang-kadang orang dapat hidayah saja, taufik tak dapat. Orang dapat hidayah macam mana? Dia dengar, dia jauh, nak pergi belajar, dah pergi tak marah. Ataupun dia sakit terlantar di atas hospital, lalu dia kata, ambo ni kalau sihat, ambo nak pergi dengar. Ambo ni kalau sihat, ambo nak pergi dengar. Poh sihat, dah mari pas sudah. Tu. Mana dia dapat apa? Dia dapat hidayah, tapi dia tak sampai ke tempat ibadat ini, tidak ada taufik. Maka dengan Allah lah kita minta taufik. Minta taufik, minta pertolongan Allah. Kita tak ada apa yang demo boleh semayang subuh bagi tadi tu pertolongan Allah. Bukan kita buat gagah kita ada. Tidak ada satu pun. Jangan merasa kita bergantung dengan ibadat, jangan. Maka mintalah dengan Allah, wabillahi taufik. Maka dengan Allah lah yang memberi kekuatan kita melakukan ibadat. Wal ismah. Ismah ni pemeliharaan. Dan Allah Ta'ala lah yang memelihara kita. Allah Ta'ala lah yang menjaga kita. Allah Ta'ala jaga kita, pelihara kita. Dan kalau kita tidak dapat, kita berjaya meninggalkan maksiat, kita boleh jaga diri kita daripada melakukan maksiat, siapa yang beri? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri. Dapat kita memeliharakan dan minta pada Allah, ya Allah, berilah taufik kepada kami dan berilah pemeliharaan kepada kami. Minta-minta dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kalau dimakbulkan, Allah Ta'ala akan perkenankan doa kita. InsyaAllah akan jadi orang yang dapat menjaga hatinya, tidak lalai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Kita sambung ke datang. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ